Malam ini saya diminta menyampaikan satu tajuk moga-moga bermanfaat, iaitu peringatan untuk umat di akhir zaman. Tajuk sebegini memang sangat bagus, apatah lagi sekarang ini ramai di kalangan masyarakat sedang teruja dengan perkara-perkara berkaitan dengan kiamat. Maka ramai orang suka membaca teori konspirasi dan pelbagai lagi yang berhubung kait dengan persoalan kiamat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Allahumma raddina bi qada'ika wa sabirna ala balaika wa auzi'na syukra ni'maika. Ya Allah, jadikan kami redha menerima takdirmu, jadikan kami sabar menerima ujianmu, dan bimbinglah kami untuk sentiasa syukur kepada nikmatmu. Terima kasih yang berusaha Tuan Pengacara Majlis, yang saya hormati para pegawai ahli-ahli jawatan kuasa Surau Baitur Rahman Putra Hai Subanjaya, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin, muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, moga-moga dirahmati Allah sekalian. Malam ini saya diminta menyampaikan satu tajuk moga-moga bermanfaat, iaitu peringatan untuk umat di akhir zaman. Tajuk sebegini memang sangat bagus, apatah lagi sekarang ini ramai di kalangan masyarakat sedang teruja dengan perkara-perkara berkaitan dengan kiamat. Maka ramai orang suka membaca teori konspirasi dan pelbagai lagi yang berhubung kait dengan persoalan kiamat ini. Hingga kan sekarang pihak keselamatan sedang memantau satu gerakan di negara kita, dipanggil gerakan Gaza. Gaza ini gerakan akhir zaman, yang mana mereka ini kadang-kadang agak keterlaluan sangat dalam menilai satu-satu isu daripada kacamata eskatologi. Tuan-tuan sekalian, salah satu daripada disiplin ajaran Islam adalah eskatologi. Eskatologi ini asal daripada bahasa Yunani, eskatos, maknanya kita mengkaji benda-benda yang pada zaman akhir. Dan eskatologi ini adalah bidang teologi dan juga falsafah yang berkaitan dengan kajian terhadap peristiwa pada masa depan, ataupun kita nak melihat nasib akhir seluruh umat manusia, yang biasa kita rujuk dengan istilah kiamat. Dan dalam akidah Islam, eskatologi ini satu perkara yang sangat rapat dengan akidah kita. Bahkan dalam agama-agama Abrahimik pun, Kristian, Yahudi dan juga Islam, kepercayaan kepada pengakhiran zaman ini satu kepercayaan sangat dominan. Kalau Kristian sendiri misalnya, mereka ada 4 pandangan tentang kerajaan 1000 tahun, milenium, dalam hubungan dengan kedatangan Jesus. Ada amillennialisme, ada postmillennialisme, ada premillennialisme historis, ada premillennialisme dispensational dan bagai-bagai lagi. Maka tanpa bimbingan pada anak-anak muda, kita khawatir yang mereka baca adalah eskatologi agama lain, bukannya eskatologi agama Islam. Bagi kita dalam Islam, dunia akan mengalami 5 fasa kepimpinan, iaitu berdasarkan hadis daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Fasa pertama Nabi sebut adalah fasa an-nubuwah, iaitu ini fasa zaman Nabi, di mana pada masa itu umat Islam dipimpin langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasa yang kedua adalah fasa al-khilafah ala manhaj atau minhaj an-nubuwah, iaitu fasa di mana umat Islam dipimpin oleh sahabat-sahabat Nabi yang dipanggil sebagai khalifah. Fasa yang ketiga adalah fasa mulkan addan, iaitu fasa di mana manusia dipimpin oleh addan, ni maknanya menggigit, raja-raja yang menggigit. Artinya zaman itu banyak berlaku kezaliman. Fasa yang keempat adalah fasa mulkan jabariyah, iaitu fasa kepimpinan bentuk pemaksaan. Dan fasa yang kelima adalah fasa al-khilafah ala minhaj an-nubuwah, iaitu di masa khalifah berjalan atas dasar kenabian.
Dalam kajian para ulama dari seluruh fasa yang 5 ini, kita sekarang sedang berada di fasa yang keempat, iaitu fasa mulkan jabariyah, iaitu fasa kita duduk dalam dunia serba keterpaksaan. Kita dipaksa dalam pelbagai. Contohnya cukai, paksalah. Tuan-tuan dapat duit kena bayar cukai, dipaksa bayar cukai. Kalau tak bayar tak boleh luar negara, tak boleh ke Mekah dan berbagai lagi. Dulu tak berapa lama kita dipaksa untuk mengambil vaksinasi misalnya, paksaan. Kalau tak banyak urusan tak boleh nak buat. Kita ada paksaan dari segi undang-undang yang pelbagai, dan ini adalah fasa yang kita berada pada zaman itu. Dan fasa akhir nanti adalah fasa kedamaian, iaitu zaman turunnya Imam Mahdi. Nah, ini fasa yang sedang dinanti-nantikan oleh ramai orang Islam. Saya tak pasti surau tuan-tuan dah ada muncul atau tidak Imam Mahdi. Masjid saya dah 3 orang dah mengaku jadi Imam Mahdi. 3-3 ke dalam lah. Dia tolak imam, dia nak jadi imam. Dia kata saya Imam Mahdi. Macam-macam. Lepas tu adalah saudara-saudara kita, orang Kuantan pun ada, orang negeri lain pun ada, pergi ke Mekah, nunggu Imam Mahdi. Lama baru dapat balik. Alhamdulillah baru dapat balik. Jadi itu fasa yang akhir. Kita sedang berada pada fasa serba paksaan. Nanti bila fasa Imam Mahdi, segalanya akan balik kepada ketenangan, kedamaian, keindahan. Tak ada orang susah, semua orang senang belaka. Ini fasa belum datang lagi lah kalau menengok keliling kita sekarang. Maka kalau orang tanya, bagaimana timbul istilah kita umat akhir zaman? Ya, kita umat akhir zaman. Sebab kita berada pada fasa keempat daripada 5 fasa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Dan kita bukan sahaja berada pada fasa-fasa akhir usia zaman, tetapi secara tidak sedar kita juga berada pada fasa akhir zaman umur kita. Ini kita nak betulkan di kalangan masyarakat. Orang terlalu memikirkan tentang kiamat besar, Dajjal, dia fikir Ya'juj Ma'juj. Ada yang tanya Korea Selatan tu Ya'juj Ma'juj ke Ustaz? Dia apa masalah? Masuk World Cup melantak dia lah, tak ada kena Ya'juj Ma'juj. Sebab dia kata menjadi-jadi sangat Korea Selatan. Makanan dia budak kita makan, budaya dia budak kita ikut, cakap macam Korea, muka Jawa dah tukar muka K-pop, habis tukar. Terror sangat. Sukan dia terror, teknologi dia terror, TV dia buat, handphone dia buat, agak dia Ya'juj Ma'juj Ustaz. Beginilah. Kita nak mengkaji kiamat yang besar itu bagus. Tapi kita jangan lupa kita juga ada kiamat diri kita sendiri, iaitu kematian kita. Orang banyak berfikir tentang tanda kiamat besar hingga dia lupa kepada tanda kiamat umur dia sendiri, yang berupa tanda-tanda kehancuran itu sudah ada. Kalau kita yang sekarang sedang sakit, kejap sembuh, kejap sakit, itu semua tanda kiamat kita, tapi tidak dipandang oleh kita. Kalau kita tengok masa berjalan pantas, kalau tak salah kiraan lagi 28 hari kita akan melangkah ke tahun 2023. Dan tanpa sedar kita lagi 3 bulan 18 hari nak puasa. Maknanya masa berjalan begitu pantas. Kalau lagi 28 hari masuk tahun baru, bermakna ada 28 hari lagi di kalangan kita usianya akan melangkah berubah angka baru. 4 series, 5 series, 6 series, 7 series, 8 series. Kalau 7 series BMW tak apa. Kalau orang 7 series tak sama dengan BMW 7 series. Maka kita makin berkurang. Inilah dia umat akhir zaman. Zaman dunia dan zaman diri dia sendiri. Hadirin hadirat sekalian, hidup kita terlalu singkat dan masa pula berjalan begitu pantas, dan ini petanda akhir zaman. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam satu hadis, Nabi menyebut la taqumu sa'atu hatta yataqarabaz zamanu. Takkan berlaku kiamat sehingga kau jumpa masa itu yataqaraba, akan saling berdekatan. Ini saya akan ulaskan. Fatakunu sanatu kasyahri wa yakunu syahru kal jum'ah wa takuna al jum'atu kal yaum wa yakuna al yaum kas sa'ah wa takunu sa'atu ka ihtiraqi sa'afah. Ini dalam banyak riwayat yang lain ada disebut kadarmatin nar dan berbagai lagi. Nabi sebut ketika itu kamu akan rasa setahun macam sebulan saja. Sekarang kita dah masuk 4 hari bulan Disember. Sekejap saja. Dah Disember dah, dah masuk Januari. Kita akan rasakan sebulan seperti seminggu saja. Kemudian kita rasakan seminggu tu macam sehari saja. Kita rasakan sehari tu bagaikan sejam saja. Dan sejam tu kata Nabi kahtiraqis sa'afah, seperti terbakarnya pokok kurma ataupun daun kurma.
Ini hadis dalam Musnad Imam Ahmad, Tirmizi dan ramai para ulama hadis. Cuma ada khilaf ulama tentang hadis akhir zaman ini. Apa makna yataqarabaz zamanu? Ini menarik untuk kita bincangkan. Pendapat yang pertama kita boleh lihat dalam kitab Ma'alimus Sunnah. Dia menyebutkan makna yataqarabaz zamanu itu adalah engkau akan melihat sedikitnya keberkatan di dalam waktu. Waktu kita dah hilang keberkatan. Kita disibukkan dengan benda-benda yang tak pernah kesampaian. Dalam hadis Nabi pernah bagi amaran, wa man kanatid dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina 'ainai wa farraqa 'alaihi syamlahu wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Siapa yang kejar dunia luar biasa sangat, kejar sangat dunia ini, Allah akan cerai-beraikan urusan dia. Apa makna cerai-beraikan urusan? Urusan tak pernah selesai, tak pernah settle, sibuk manjang, tapi hasil tak ada. Enjoy the process but not the result. Pergi meeting, jumpa orang, jumpa klien, hari-hari, kaya tak juga. Hari-hari kita menjalankan proses yang sama, tapi masih belum senang lagi. Maka kata Nabi dalam hadis itu, siapa yang Allah cerai-beraikan urusan dia, Allah akan jadikan dia rasa tak pernah cukup dalam hatinya dengan apa yang dia ada. Padahal dia kena sedar bahawa dia tak akan mendapat apa pun harta benda duniawi ini lebih daripada apa yang Tuhan telah tentukan pada dia saja. Kita kena akui, kadang-kadang dalam sehari kita sibuk sampai lupa kepada diri kita. Masjid tak sempat, pergi umrah pun belum sempat, ziarah orang susah pun belum sempat, sebab terlalu mengejar dunia. Tapi kata Nabi, man kanatil akhirah hammahu, siapa yang objektif hidupnya kejar akhirat, ja'alallahu ghinahu fi qalbih, Allah jadikan hati dia kaya. Rupanya kekayaan ni duduk pada hati. Kalau kita dalam poket ada RM50, kalau rasa kaya, kayalah kita. Tapi kalau dalam poket ada 5 juta, tak cukup, tetap akan mencari sampai berlebih-lebih lagi. Kekayaan itu pada hati, kata Nabi. Wa jama'alahu syamlahu, dan Allah akan jadikan dia ini harta benda datang kepada dia. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dunia kejar dia dalam keadaan hina je dunia itu. Baik itu kita ramai tengok ada orang hidupnya kejar akhirat tapi dunia pula kejar dia. Masjid tak tinggal, tolong orang tak tinggal, tapi makin lama makin banyak projek dia dapat, makin bisnesnya makin bagus. Apa sebab? Kerana dia kejar akhirat. Ini yang Nabi maksudkan sebagai hilang keberkatan pada hari-hari kita. Yataqarabuz zaman. Ada orang ada harta, tapi hartanya hilang barakah, maka dia telah kiamat kehidupan dia. Rumah besar bertingkat-tingkat, duit tebal berlipat-lipat, kereta bersusun berkilat-kilat, isterinya pun cantik memikat, kadang-kadang jumlahnya 4, tapi rumah tangganya hari-hari kiamat, bergaduh siang malam. Ada orang dia kahwin, seorang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, tetapi barakah tidak ada. Maka persengketaan, bergaduh sampai bercerai-berai. Orang dulu nikah sekali buat, kahwin sampai ke lahat. Nikah sekali sudah, kahwin sampai ke tanah. Nikah sekali jadi, kahwin sampai ke mati. Tapi kita sekarang bila barakah ditarik, pagi menikah, petang berpisah. Pagi menikah, petang bertingkah. Pagi menikah, petang minta pasah. Pagi menikah, petang menyalah. Pagi menikah, petang menyanggah. Belum hilang inai di jari, sudah bertengkar setiap hari. Belum hilang inai di tangan, bercakap sudah pakai tangan. Belum hilang merahnya inai, suami isteri dengar-dengar dah bercerai. Rasa baru pergi kenduri dia di dewan sekian-sekian, berkompang-kompang majlisnya. Tapi dengar cerita seminggu 2 dah berlempang-lempang, dah menjadi apa halnya? Berkasih tapi hati tak bersih, setia tapi tak seia, sejalan tapi tidak berpedoman, sesampan tapi berlainan haluan, sepakat tapi berlain niat, sepiring tapi lain berunding, sepinggan tapi berlain makan, seperiuk tapi berlain duduk, sebelanga tapi bermasa muka, serumah tapi tohmah menohmah, sekelambu tapi siang malam cemburu. Ini suami isteri bukan cerita politik, tidak. Suami isteri bergaduh siang malam pagi petang. Apa sebab? Barakah ditarik.
Yang ini kata para ulama, maksud yang pertama, yataqarabuz zaman adalah ditarik berkat daripada hari-hari kita. Maka kalau itu yang sedang berlaku pada kita sekarang, kita sudah menghadapi kiamat kita sendiri. Yang kedua kata ulama, maksud yataqarabuz zaman adalah dekatnya ataupun miripnya manusia dalam bab sedikitnya ilmu. Ini bahasa orang alim. Kalau terjemah bahasa kita, yataqarabuz zaman tu maknanya orang bodoh semakin ramai. Kita akan melihat apabila dah nak kiamat, kefasikan dan orang-orang fasik mendominasi dunia kita. Amar ma'ruf nahi mungkar tak dapat nak ditegakkan disebabkan orang dah ramai jahil. Maka inilah suasana akhir zaman yang Nabi gambarkan. Orang jahil bermaharaja lela. Jahil ni bahasa halus tuan-tuan, bahasa tak nak orang kecil hati. Kalau bahasa Melayu, orang jahil ni orang bodoh. Orang bodoh terlalu ramai. Bodoh, bebal, dungu, benak, bangang, bengak, bongok, tonggong, tolol, barai, bahlul, bengong, jahil, sementung, otak udang, otak tumpul, ngong, palut, pusung, ahmak, hamid, pirah, hangit, goblok, bongak, bongak, congong, songong, pandai. Banyaklah. Kalau nak sebut memang kena potong dengan LPF kalau siaran. Sebab itu, ini yang kita sedang lihat sekarang. Terlalu banyak kejahilan. Dan ini tanda kiamat. Sebab itulah jangankan Islam, seluruh tamadun dalam dunia ni sangat menentang kepada kebodohan. Ada satu kisah dongeng kisah orang putih lah, The Emperor's New Clothes. Buku cerita dongeng legenda tentang pakaian baju maharaja. Ini seorang tulisan seorang penulis daripada Denmark, Hans Christian Andersen, tahun 1837. Cerita dongeng. Dia cerita pembesar ataupun maharaja di Eropah, mereka telah beli pakaian yang hanya boleh dilihat oleh orang-orang cerdik saja. Kan pelik tu ya. Pakai baju yang mana orang cerdik je boleh tengok. Orang bodoh semua tak nampak. Macam mana gayanya? Rupanya maharaja tu hanya berbogel saja. Dia telanjang, tak ada orang tegur sebab takut dia anggap bodoh. Jadi semua tak menegur. Jadi semua mengaku cerdik, tak nak dicop bodoh. Tuanku, comel tuanku. Sanggup jadi begitu. Sebab itu agama kita menentang kebodohan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia mengatakan Nabi pernah menyebut min asyratis sa'ah an yurfa'al ilmu wa yathbutul jahlu. Tanda makin dekat nak kiamat adalah ilmu hilang, kebodohan tersebar di mana-mana. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kejahilan makin menjadi-jadi. Tuan-tuan ada handphone, bukalah social media, buka TikTok, buka Reels dalam Facebook, buka Insta Story dan sebagainya. Orang berkongsi cerita-cerita yang kita pun tak faham macam mana mentalitinya begitu. Nak menunjuk dia kaya, padahal kereta tu kereta sewa, tak ke bodoh namanya. Kereta sewa menunjuk dia punya produk berjaya, dia pun kuluh keleh lah, berlomba kuluh keleh. Buatlah video, syakabom, kita pun like je lah, syakabom. Ni apa lagi? Dia tunjuk kereta dia besar, ya ansi baladi. Kita ingat lagu nasib, rupanya menunjuk dia kebodohan dia. Sebab itu kita orang Islam pagi-pagi berdoa kepada Allah, Allahumma hdina fiman hadait. Ya Allah, tolong tunjukkan aku. Pagi-pagi kita mohon supaya Allah jauhkan kita dari jadi orang bodoh. Perkataan bodoh tidak kasar. Dalam Quran, Allah tidak teragak-agak menggunakan perkataan bodoh untuk menunjukkan kebodohan sesuatu umat. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha qulillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Allah Ta'ala menggunakan perkataan as-sufaha. Orang-orang yang bodoh akan berkata apa sebab mereka orang Islam menjadikan berpaling dari kiblat yang mereka menghadap selama ini. Jawablah wahai Muhammad kepada orang bodoh itu, timur, barat, semua Allah yang punya. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 142. Sebab itu dalam Quran, jahil ini banyak kali diulang sebagai menunjukkan Allah memang benci kepada orang yang bodoh. Allah sampai suruhkan kita ni dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 67,
Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah supaya jangan aku jadi orang bodoh. Itu ada dalam Quran. Jauhkanlah daripada jadi orang tak pandai. Dalam Quran, selain daripada terminologi jahil, ada lagi istilah-istilah lain yang menunjukkan bahawa manusia ini tak ada pendidikan. Zulm, sufaha ataupun safih, iaitu disebut sebanyak 10 kali. Perkataan lain, contoh la ya'lamun, la ya'qilun, la yafqahun, la yash'urun, la yasma'un, la yubsirun, la yatafakkarun, la yatadabbarun, dan bagai-bagai lagi. Sebab itu Ar-Raghib Al-Asfahani rahimahullah dalam kitab Mufradat fi Gharibil Quran, dia menjelaskan bahawa perkataan jahil ini ada 3 maksud. Pertama, khalu nafs minal ilmi, orang yang tidak ada ilmu, tak ada pengetahuan, tak ada knowledge. Yang ini disebut jahil basit, jahil yang paling ringan sekali, bodoh yang paling bawah sekali. Bodoh ni ada lapisan-lapisan dia, yang ini yang paling nipis sekali. Contoh kebodohan tu kita semua pun ada buat jugalah. Contohnya masuk simpang tak bagi signal, bodoh lah namanya, menyusahkan orang. Orang beratur ramai nak keluar simpang, ingatkan dia nak straight, rupa masuk simpang juga. Tak dah kena maki, boleh 4 kereta maki dia. Itu dia panggil jahil basit, dia panggil jahil lapis yang paling bawah. Dia ada pula jahil i'tiqad syai'in bi khilafi ma huwa alaih. Dia jahil meyakini sesuatu yang bukan pada hakikatnya. Dia betul-betul yakin yang batil itu sebagai benar, yang benar itu sebagai batil. Yang ini dia panggil jahil murakkab. Kan kita biasa dengar ayat ini, lemon ni jahil murakkab. Jahil murakkab ni jahil bertangga-tangga, bertingkat-tingkat, macam kuih lapis, berlapis-lapis. Jahil murakkab. Dan ada pula jahil ini, orang yang melakukan sesuatu tidak bersesuaian dengan sepatutnya. Fi'lan li syai' bi khilaf ma haqqahu an yaf'al. Contoh, sengaja tak semayang, jahil lah kita sebut. Ataupun dia buat perkara yang tak sepatutnya dia buat, berjudi misalnya, jahil lah orang itu. Jadi ini jahil yang peringkat tinggi. Untuk kita simpulkan adalah, ini yang sedang kita hadapi sekarang. Pada zaman akhir-akhir umur dunia ini, kita melihat terlalu ramai orang tak cerdik. Kita berdoa kepada Allah, moga kita janganlah tergolong sebagai golongan tak cerdik ini. Ini kita kena buat satu peringatan untuk kita. Ada satu hadis Abu Hurairah saya nak kongsikan. Nabi pernah sebut, innaha satati 'alan nasi sinuni khadda'ah. Nanti nak kiamat, kata Nabi, akan datang satu zaman, masa tu kau akan menengok penipuan begitu banyak. Menipu manusia daripada atas sampai ke bawah. Yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukazzabu fiha as-sadiq. Seorang pembohong akan dipercayai cakapnya, tapi orang yang jujur dicop sebagai pembohong. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwinu fiha al-amin. Seorang pengkhianat akan dapat kepercayaan ramai, sementara orang yang amanah dan jujur dicop sebagai pengkhianat. Wa yantiqu fiha ruwaibidah. Dan kau akan tengok ramai golongan ruwaibidah yang bercakap. Sahabat pun angkat tangan, qila wa ma ruwaibidah ya Rasulullah. Ruwaibidah ni apa ya Rasul? Kata Nabi, as-safih yatakallam fi amril amah. Kata Nabi, ruwaibidah ini adalah orang-orang bodoh tapi bercakap urusan umat, kata Nabi. Ini hadis dalam Musnad Imam Ahmad. Kan banyak kita menengok keliling kita sekarang, orang tak berapa cerdik tapi bicara soal umat. Itu soal besar, tapi diungkap dan diucap oleh orang yang tak cerdik. Dan inilah fenomena yang kita sedang lihat. Manusia-manusia bertopeng, lidah bercabang, hati bercopang, mulut manis, hati melengkis, lidah lunak, hati tak cedak, di muka elok, di belakang berkelok. Kalau berjanji dia mungkir, beramanah dia licik, tipu menipu dia pun memang cerdik, membohong orang dia pun asyik. Justru itu Huzaifah Ibn Yaman radhiyallahu anhu, dia ada bawa satu riwayat tentang fenomena ini. Kata Huzaifah, hatta yuqala lirajul, nanti kau akan tengok satu masa, Nabi pernah cerita, kau akan jumpa satu masa, kita akan kagum dengan orang, sehingga orang akan mengatakan, ma ajladahu, ma azrafahu, ma aqalahu. Kita tengok dia, hebatnya dia, cerdiknya dia, cerdasnya dia, geniusnya dia. Orang puji dia luar biasa sekali.
Tapi kata Nabi, wa ma fi qalbihi mithqalu habbatin min khardal min imanin. Padahal orang yang kau puji berbunga-bunga itu, dalam hatinya tak ada iman walau sebiji besar biji sawi pun, kata Nabi. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Imam Bukhari dia masuk ke dalam bab ar-riqab, bab raf'ul amanah, bab terangkatnya amanah bila hari nak kiamat. Imam Muslim dia masukkan dalam kitabul iman, bab raf'ul amanah wal iman min ba'dil qulub, bab tentang terangkatnya iman dan juga amanah bila hari nak kiamat. Mengapa lahirnya manusia-manusia sebegini? Sebab Nabi sebut dalam hadis tadi, wa yantiqu fiha ruwaibidah. Kau akan tengok masa itu ruwaibidah ni ramai akan bercakap. Siapa ruwaibidah? Kita berdoa janganlah kita masuk ruwaibidah ini. Ruwaibidah ni dalam kitab An-Nihayah fi Gharibil Hadis. Ruwaibidah ini adalah orang-orang bodoh. Orang-orang yang tak cerdik tetapi nak bercakap ataupun cuba nak menyelesaikan masalah masyarakat. Apabila orang tak cerdik jadi ikutan masyarakat, maka hancurlah dunia. Dalam hadis lain daripada Abu Hurairah, Nabi pernah menyebut, la tadhhabud dunya hatta tasira luka' ibn luka'. Nabi kata tak akan kiamat, tak akan berlaku kiamat sehinggalah orang pandai menguasai orang cerdik. Ini hadis dalam Musnad Imam Ahmad, dan hadis ni ditahqiq dan disyarahkan oleh Syekh Ahmad Syakir. Ni ulama besar hadis. Apa makna luka' ibn luka'? Dalam kitab Nihayah fi Gharibil Hadis disebutkan luka' ibn luka' ni adalah orang-orang yang tak ada pendidikan, orang yang tak mengaji tinggi, orang yang tak ada kepandaian, tetapi dia menjadi rujukan umat ketika itu. Dan apabila ianya sudah pun berlaku, maka tunggu sajalah kehancuran. Kalau dalam istilah kita bahasa Melayu, luka' ini luka' bahasa Arab. Kalau dalam bahasa kita, bebal, orang bebal. Lepas kata orang tua-tua, apa tanda manusia bebal? Sampai tua tak menyorong akal. Apa tanda manusia bebal? Tak tahu beza nangka dengan temabal. Tanda manusia dungu dan bebal, dada kosong, akal sejengkal, bercakap tidak berhujung pangkal, berkata bagai kehilangan akal. Dia beri nasihat telinga tebal, rakyat sengsara negeri tertinggal. Kalau jadi pemimpin mesti kita menyesal. Dalam hadis kata Abu Hurairah, min asyratis sa'ah aya'luwat tuhud al-wa'ul. Antara tanda kiamat adalah at-tuhud duduk atas al-wa'ul. Saya ingat tuan-tuan pun tak pernah dengar hadis ini. At-tuhud duduk atas wa'ul. Akazalika ya Abdullah bin Mas'ud sami'tahu minan Nabi. Ada sahabat bila dengar Abu Hurairah cakap begitu, dia kata, ente ni betul ke hadis ni ambil daripada Nabi? Wahai bin Mas'ud. Naam, wa Rabbul Ka'bah. Demi Allah, saya dapat hadis ni daripada Nabi. Maka sahabat tanya, wa mat tuhud? Apa benda tuhud? Kami tak pernah dengar. Maka kata beliau, aku pernah dengar Nabi menyebut, fusulur rijal wa ahlul baitil ghamidati yurfa'una fawqa salihin wal wu'ul ahlul baitu salihah. Kata dia, orang-orang yang wu'ul ini adalah orang-orang yang hina, orang-orang yang entah berantah, tapi diangkat menjadi ketua kepada orang salih. Orang yang tak cerdik menguasai orang yang cerdik. Baitulah nasihat orang tua-tua. Tumbuk sambal campur temabal, lauk dimasak dalam belanga. Orang bebal jangan ditabal, kelak rosak budaya bangsa. Bawa kendi pergi berjagal, jual bersama labu dan guri. Akal budi manusia bebal, hancur binasa anak negeri. Tapi kita tak boleh salahkan orang bebal ke depan, kerana orang cerdik tak nak ke depan. Maka bila orang cerdik tetap di belakang, maka orang bebal akan ke depan. Di mana-mana saja. Contoh masjid surau, yang menguasai dan yang memimpin masjid surau adalah orang yang kurang cerdik daripada makmum. Habis. Yang jadi imam bacaannya lebih teruk daripada makmum. Habislah masjid. Apabila ini berlaku, itu tanda kiamat. Tapi kadang-kadang tuan-tuan, kita tak boleh salahkan satu pihak saja. Contoh kalau dalam Facebook, dalam Twitter ke apa, ke orang-orang yang buat pelakuan pelik-pelik lalu diangkat sebagai ikon remaja dan bagai-bagai. Bukan salah mereka yang buat video tu sangat. Kita kena salah juga follower dia, top fan dia, pengkagum dia, peminat dia. Mereka ni semua menjadi penyumbang besar kepada kegairahan orang membuat video baru lagi.
Itu sebab Nabi sebut satu fenomena orang cari ilmu dengan orang bodoh. Yang ini akan berleluasa. Ada satu riwayat daripada Imam Abdullah bin Mubarak, sanadnya daripada Abu Umayyah Al-Jumahi, disebutkan inna min asyratis sa'ah salasa ihdahunna yultamasal ilmu indal asagir. Ada 3 tanda kiamat, salah satunya ilmu diambil dari orang bodoh. Itu tanda kiamat. Para ulama ketika membahaskan hadis ini, mereka mengatakan memang akan datang kita semua terperangkap dengan satu suasana mengambil ilmu dengan orang yang kita sangka pandai. Ini masalah. Dan saya juga mengakui bahawa memang sekarang payah kita nak cari ulama dalam konteks hal agama. Nak cari ulama yang genuine itu payah. Ulama yang betul alim dengan ilmu. Yang jawab bodoh-bodoh ramai. Tanya 10 soalan, 10 dia jawab bodoh-bodoh, itu ramai, tak ada masalah. Yang betul-betul faqih itu payah. Dan ini tidak pelik. Dalam hadis Abu Zar, Nabi pernah menyebut, innakum fi zamanin ulama'uhu kathirun khutaba'uhu qalilun. Kamu berada pada satu zaman, ulama'nya ramai, penceramahnya sedikit, kata Nabi. Tetapi sayati 'alan nasi zamanun yaqillu ulama'uhu wa yakzuru khutaba'uhu. Nanti akhir zaman muncul satu keadaan, ulama'nya tak ramai, yang ramai adalah penceramah. Tuan-tuan kena ingat, penceramah belum tentu ulama'. Dan ulama' kadang-kadang tak boleh ceramah, jeng juga. Payahlah kita. Tak ramai penceramah, ulama' yang berceramah ni tak ramai. Yang tuan-tuan tengok dalam YouTube tu pun penceramah. Tapi kita tak nafi ada penceramah yang alim. Ada. Tapi jarang-jarang. Ramainya adalah penceramah. Orang yang mengajar di kampung-kampung kadang-kadang orang alim. Tapi mereka ni tidak popular. Mereka mengajar di pondok, di pesantren, mengajar kerohanian dan bagai-bagai lagi. Di sinilah mustahaknya kita cari yang betul. Cari orang alim betul mengajar kita. Emas memang kuning, tapi bukan semua yang kuning tu emas. Tuan-tuan kalau ingat semua kuning tu emas, tandas surau ni kuning banyak, dalam tu pergilah ambil, jual tak laku. Jangan asal kuning je emas. Asal pakai songkok, pioh, ada janggut, bebek korang, oh orang alim. Belum tentu. Hati-hati. Ini musim-musim ajaran sesat begitu banyak. Lagi kena hati-hati. Di negara kita ada 52 ajaran sesat yang telah difatwakan sebagai menyeleweng oleh Majlis Agama Islam di negeri-negeri, termasuk di negeri Selangor. Kalau tuan-tuan tengok orang yang mengajar ajaran-ajaran itu, penampilan TikTok, marvelous. Tapi background, latar belakang, tahu apa-apa, kita pun tak tahu mana mengaji. Fatwa pelik-pelik, mana kitab dia pakai, kita pun tak pernah dengar. Ada satu ajaran dah difatwakan sesat, tak sebut nama. Tok Guru dia mengharamkan penggunaan kerusi. Kerusi haram ni, ceramah ni haram ni pakai kerusi. Kerusi, bangku, sofa, semuanya haram. Anak murid taat, buang habis kerusi di rumah. Kita panggil dia buat dialog. Bapa Tok Guru haramkan kerusi? Hujah dia kuat, la ilaha illallah tuan-tuan. Kalau lawan hujah kalah kita. Dia kata, pertama ustaz, nenek moyang kita tak pernah pakai kerusi. Ulama-ulama dulu mana pakai kursi? Kalau kursi ni benda baik, Nabi dah lama buat kursi. Tak ya juga katanya. Sudahlah ya. Dia petik nama Nabi, kita jam ni. Yang kedua ustaz, kursi ni ciptaan orang barat. Dia dah start buat barat-barat ni, game Baksi punya ayat ni. Ni semua barat Yahudi belaka ni ustaz. Menggunakan kerusi dan juga kagum kepada penciptaan kerusi boleh menimbulkan kekaguman pada penciptanya yang merupakan orang barat. Sedangkan kita tak boleh kagum pada orang kafir. Mereka ni musuh kita ustaz. Dengar, ya tak ya juga. Berat nanang dah. Orang awam dengar munasabah, balik buang kerusi. Dia kata yang ketiga, penggunaan kursi ataupun sofa yang besar di rumah tu akan menjadikan kita ni malas. Menyandar je di rumah pada sofa itu. Dan bagi orang perempuan pula, kata Tok Guru ni, kalau dia duduk atas kursi, kaki dia akan mengambil posisi akan yang menyebabkan orang gairah melihat kedudukan postur tubuh perempuan itu. Mana kedudukan itu akan menarik perhatian laki-laki, termasuk juga jin. Ya tak ya juga.
Satu kerja lah orang puan nak duduk sopan santun atas kursi, tak boleh. Nyanda-nyanda ni tak boleh. Panjang lah dia punya hujah, tapi Jabatan Agama patahkan satu-satu. Kita tak heran hak bawa fatwa. Yang kita heran pengikut. Itu kita paling heran. Pengikut tu orang cerdik-cerdik. Maka ini yang Nabi sebut, kewujudan pengikut yang ramai mengikut orang tak cerdik. Itu tanda kiamat. Kita berdoa pada Allah, janganlah ikut ajaran pelik-pelik. Bagi kita di negeri Selangor atau mana-mana negeri, manhaj yang mudah, tuan-tuan ikut sajalah Majlis Agama Islam. Selesai masalah. Apa yang telah di silibusnya dan sebagainya lagi, ikut saja. Selain benda tu nanti mendatangkan pening pada kita nanti. Macam-macam ajaran meragukan. Saya dulu sebelum duduk masjid, saya duduk bahagian penyelidikan. Penyelidikan ni jaga ajaran sesat. Ajaran sesat. Kita buat paper, kes terakhir yang kita buat kertas siasatan untuk ajaran Tuhan Harun. Selangor baru ada rasul je, kami Tuhan pun ada. Bayangkanlah, kami tangkap dah Tuhan. Saya ni tangkap rasul. Mana benda ni serius. Kami heran, pengikut juga kami heran. Sama macam kes yang ada seorang di utara tanah air. Dia nak mencari kapal terbang hilang lah, macam-macam. Pegang buah kat airport, macam-macam dia buat. Dia tu kita tak belik kalau dia buat. Hak pengikut tu, hak sama duduk belakang. Kita heran yang ikut itu. Yang dia tu dia lah, kita tak sebut lah nama tuan-tuan pun kenal. Yang belakang tu kita heran. La ilaha illallah. Rupanya itu tanda kiamat. Orang ramai akan mengikut orang yang tak berapa pandai. Bulan lepas ada satu ajaran di Pahang, daerah mana tak sebut lah, pun dah buat kertas. Dia tak semayang. Anak buah dia semua tak semayang. Panggil Tok Guru. Meletak panggil kakak dia lah, anak murid kanan dia. Kenapa tak semayang? Dia kata Tok Guru kata semayang ni tak payah. Sudah tak payah semayang. Panggil Tok Guru. Bab berajar anak buah semayang tak payah. Memang. Dia kata semayang tak payah. Bab tak payah semayang. Rupanya dia ni cakap dialek style orang Kelantan. Semayang ni tak payah. Maknanya semayang ni tidak susah. Anak murid faham semayang tak payah. Sudahlah. Bukanlah betul. Rupa salah anak murid pula dah. Yang Tuhan Harun pun sama jugalah. Ketika kita ambil soal siasat pun dia kata, saya tak kata pun saya Tuhan. Pengikut yang mengangkat. Yalah dia salahkan anak buah dia lah. Tapi kita berdoa kita tak masuklah dalam golongan-golongan ikut. Tuan-tuan kalau rasa guru tu pelik apa semua, janganlah belajar tuan-tuan. Dia mudah je simbolnya, indikator dia. Kalau tuan-tuan pergi belajar dengan dia, dulu clear, belajar dengan dia jadi blur. Something wrong. Dulu clear, belajar dengan dia jadi blur. Orang mengaji ni daripada blur jadi clear. Itu baru bagus. Nak belajar ketuhanan, silakan. Tapi sejak belajar dengan dia rasa ada ketuhanan, lalah kita Tuhan berat lah. Takkan kita pula Tuhan, ada khalik, ada makhluk. Ada pula kata semayang ni syirik. Apa syirik pula? Kita bukan sembah Allah, sembah jam. Apa sembah jam? Ni yang ustaz semayang ni semua ikut masa. Tuhan ni mana ada waktu office, dia kata bila-bila masa dia boleh sembah. Mengaji di mana? La ilaha illallah. Dia kata ni semua sembah jam. Kita tak sembah jam, kita ikut perintah dia. Semayang tu ada masa. Allah Ta'ala sebut kan, awqatuha, Tuhan sebut. Baik tu nak mengaji kena hati-hati. Apa tanda burung perempat atas pagar riuh terdengar? Apa tanda kiamat dekat? Salah dan benar bertukar-tukar. Apa tanda burung perempat di atas pagar mencari angin? Apa tanda kiamat dekat? Orang benar akan mati terasing. Apa tanda burung perempat mematuk bunga saban senja? Apa tanda kiamat dekat? Memegang agama ni laksana baru. Banyak nak diterangkan, tapi saya ingat kita beri laluan sebentar kepada azan isyak yang akan berkumandang selepas ini. Sekejap saja lagi. Jadi kita dah selesai menerangkan khilaf ulama tentang makna yataqarabaz zaman, iaitu kata ulama adalah ramainya orang jahil. Itu juga adalah tanda yataqarabaz zaman. Apakah sambungan kepada perbincangan ini? Ini kita akan bincangkan kemudian. Tuan-tuan jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kembali kita menyambung ceramah pada malam ini. Kita sama-sama sedang membahaskan pada kesempatan malam ini berkenaan tentang peringatan untuk umat di akhir zaman. Dan ada satu peringatan yang Nabi bagi dan Nabi sampaikan kepada sahabat adalah tentang yataqarabaz zaman. Kita dah bahaskan dua pengertian yataqarabaz zaman.
iaitu ramainya orang jahil. Kita melihat ini juga yang sedang berlaku, hilangnya keberkatan dalam kehidupan kita sehari-hari, mencari benda yang tak pernah dapat. Ini semua yataqarabaz zaman. Yang ketiga kata ulama, yataqarabaz zaman ini adalah kita akan merasa singkatnya waktu. Singkat waktu artinya pertambahan umur yang berlaku tanpa kita sedar, iaitu masalah kita rasa muda lagi. Ini masalah. Memang di kalangan kita ni memang ada yang jenis tak kadar diri, ada jenis tak sedar diri memang ramai. Dalam jiwa rasa muda manjang. Ini masalah. Kalau duduk dalam kereta tu gerak-gerak jari atas steering, mendengar lagu Wing, lagu rock lama kan, rasa muda, lupa dah pos sirih dah. Anak dah besar dah. Gini tangan deng 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 deng. Janganlah kita mengabaikan bahawa usia kita makin meningkat, masa makin berjalan laju. Kita nak masuk tahun baru kurang sebulan saja lagi. Ada perbahasan menarik. Apa beza umur dengan usia? Ini sedap. Ada perbezaan. Usia ni, dia serapan dari bahasa Sanskrit, Ayusha. Umur, serapan dari bahasa Arab. Dia ambil perkataan umr. Maka kata cerdik pandai, umur ni time frame kita. Ataupun duration of time, start daripada kita lahir sampai tarikh kita meninggal. Jadi itu dia panggil umur. Kita lahir sekian hari bulan, tahun sekian, start daripada time itu sampailah tarikh kita meninggal, itu adalah umur kita. Adapun usia kita adalah tempoh daripada waktu kita lahir sampai waktu sekarang, for the time being, as we speak, masa sekarang. Jadi itu adalah usia. Sebab itu usia ni dia bukan sekadar angka biologis. Usia tu hanyalah sekadar angka biologis. Sedangkan umur adalah kebaikan yang kita lakukan sepanjang usia kita. Contohnya Nabi SAW. Dia dah wafat lama dah, wafat umur 63 tahun. Tetapi dia punya kebaikan sampai sekarang disebut. Artinya berkatlah nama baiknya itu, umurnya itu. Imam An-Nawawi rahimahullah meninggal tahun 1277. Usia yang begitu muda, 45 tahun. Tapi jasanya besar sampai sekarang dan masih disebut namanya. Dia menulis kitab Syarah Sahih Muslim, Arba'in Nawawi, Riyadhus Salihin, kitab Al-Majmu' dan banyak lagi. Sebab itu orang yang memakmurkan hidup dengan amal kebaikan, itu adalah orang yang terbaik. Surau yang terbaik, apa indikatornya? Makmur. Makmur itu dia perkataan umur. Jadi umur yang makmur, itu umur yang terbaik. Masjid yang bagus, masjid yang makmur. Negeri terbaik, apakah negeri terbaik? Negeri yang Darul Makmur, itu negeri yang terbaik. Walaupun tak ada seorang menteri pun daripada Darul Makmur kali ni, kena protes sikit lah. Tapi tak apa, menteri tak ada, agung orang faham juga. Jadi mana pun terbaik lagi lah. Alhamdulillah, syukur. Tuan-tuan, usia dari segi angka ini dia ada banyak jenis. Dia ada usia kronologis, ada usia mental, ada usia biologis. Kalau usia kronologis, dia kira start daripada kita lahir sampai hitungan semasa. Kalau usia mental ini, taraf kemampuan mental kita. Ada orang dia young at heart, ada orang dia begitu. Ada orang dia ni dia young old man, ada umur dah 80 lebih tapi dia punya pemikiran, idea dia masih boleh jadi chairman lagi lah, masih boleh lagi. Tapi ada juga yang old young man, itu pun ramai juga. Muda lagi tapi tak ada inovasi, tak ada kreativiti pada umur muda lagi. Jadi ada usia mental. Ada juga usia biologis. Dia kira berdasarkan kematangan biologis yang dimiliki oleh kita. Kata orang cerdik, lelaki tua pada rasa, wanita tua pada rupa. Itu Wallahualam betul atau tidak. Orang lelaki lagi dia tak rasa tua. Itu yang dia melenyar siang malam, pagi petang dia tak rasa tua. Tapi orang perempuan tak, dia tua pada rupa dia. Ini ada satu peringatan. Tuan-tuan banyak buat majlis panggil orang alim. Ulama dulu pantang sebut umur. Itu tuan-tuan kalau panggil ceramah-ceramah garang-garang, jangan sebutlah umur beranak di mana, tak payah cerita. Musim majlis padam je lah bab-bab lahir ke mana apa semua tu. Apa sebab? Imam Syafi'i pernah ditanya tentang umur dia. Dia jawab, laisa minal mu'amaru'ah an yukhbira rajulu bisinnihi. Adalah suatu yang tidak bermaruah orang cerita berapa umur. Imam Syafi'i punya pandangan. Tuan-tuan terserahlah nak pegang ataupun tidak. Imam Syafi'i kata bukan satu yang bermaruah.
Sama juga Imam Malik, pernah ditanya tentang umur dia, dia jawab, aqbil ala sya'nik, saya faham apa tujuan awak nak tanya umur saya. Laisa minal maru'ah an yukhbir rajulu bisinnihi, tapi bukan suatu yang bermaruah kalau kita sebut umur kita pada orang. Orang tanya, apa sensitif sangat, koyak sangat ni, kenapanya? Jawab Imam Malik, li'annahu in kana saghiran istahqiruh wa in kana kabiran istahramu. Sebab kalau orang alim ini, kalau orang tahu dia ni muda lagi, orang akan meremehkan dia. Contoh, dia orang alim, serban tebal. Sekali tuan-tuan baru tahu dia umur baru 20 lebih. Kita ada cucu ni, dah muda lagi. Terus kita remehkan dia. Kita anggap budak ni muda, garam tak banyak mencekik lagi, jadi tak payahlah nak ngajar beria kita orang ni. Kita orang ni, ayah awak tu kita orang tua lagi daripada ayah awak. Dia main buah tua-tua ni habis lah. Jadi orang alim akan diremehkan kalau terlalu orang tahu umurnya muda. Tapi wa in kanu kabiran istahramu, kalau orang tahu dia dah tua sangat, orang akan kata dia nyanyuk pula. Ini cakap ngarut dah ni, maklum sajalah dah 80 lebih ni, banyak mengarut. Orang akan underestimate apabila tahu umur. Jadi kalau ini untuk orang alim, kalau kerjaan lain tu lantaklah tuan-tuan nak umur dia berapa. Orang alim jangan disebut berapa umur dia. Ini untuk peringatan sajalah, bukanlah benda wajib, tak ada masalah. Ada orang okey je orang tahu umur dia. Ada orang berapa umur? Rahsia macam-macam rahsia. Dia umur kita ini, kata para ulama, Allah kurniakan ikut nisbah umur Nabi masing-masing. Dia ada kota dia. Macam Nabi-Nabi dulu umur panjang, jadi dia punya umat semua umur panjang. Contohnya Nabi Adam, umurnya 1000 tahun, jadi umatnya average umur itulah. Nabi Idris umurnya 865 tahun. Nabi Nuh umurnya 950 tahun. Nabi Hud umurnya 464 tahun. Nabi Ibrahim umurnya 200 tahun. Nabi Ismail 137 tahun. Nabi Ishaq 180 tahun. Nabi Yaqub 137 tahun. Nabi Yusuf 110 tahun. Nabi Ayub 93 tahun. Nabi Musa 120 tahun. Nabi Harun 122 tahun. Nabi Daud 100 tahun. Nabi Isa Al-Masih 33 tahun di bumi and counting. Dia masih lagi diangkat. Dan Nabi kita berapa usianya? 63 tahun. Sebab itulah average umur kita ini, Nabi sebut a'mar ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum ma yajuzu zalika. Umur umat aku average-nya antara 60 hingga 70 tahun. 60 sampai 70. Dan sedikit saja yang boleh lebih daripada itu. Hadis riwayat At-Tirmizi, Ibn Majah dan juga Al-Hakim. Dia, apa makna umur umat aku 60 70? Mungkin ada tuan-tuan kata, saya dah 70 lebih, saya dah 80 lebih. 60 70 waktu yang sehat ataupun waktu yang sempurna. Dia, kita ni umur 70 lebih ni dah tak berapa larat lah. Kalau 80 ni banyak baring pada berdiri, 90 banyak melerak, banyak mengiring pada berjalan. Kita dah makin dah tak macam orang. 60 70 boleh lagi lah, ajak orang ajak main futsal boleh lagi. Lebih pada tu dia kena standby ambulans lah, standby. Sebab kita dah tak berapa itu sangat. Ya, tidak nafi ada orang sekarang dah cecah umur super centenarian. Umur dah cecah 110 tahun. Ada orang sampai semi super centenarian, umur sampai 105 tahun ada, tapi tak ramai. Wa aqalluhum may yajuzu zalika. Nabi sebut ada tapi terlalu sedikit. Dan kajian sekarang menunjukkan, dia katakan hampir mustahil manusia sekarang boleh hidup lebih daripada 155 tahun. Kajian menunjukkan bahawa usia 125 tahun adalah batas akhir manusia tahun 2020 lebih ini. Mana tuan-tuan jogging lah hari-hari, tak makan nasi, sehat walafiat, betul. Paling jauh tuan-tuan boleh hidup 125. Itu pun tuan-tuan hidup seorang, tak ada orang dah keliling. Isteri dah meninggal lama dah. Anak pun dah. Hidup apa nak begitu? Kawan-kawan semua tak ada dah. Tinggal kita seorang. Nak hidup bela sampai 120 tahun. Biarlah kita, tuan-tuan, dalam dalam Netflix ada satu filem, nama dia Olgat, tak salah saya, Olgat. Olgat ni cerita orang-orang yang tak mati-mati. Dia orang hidup beribu-ribu tahun.
Daripada zaman dewa-dewa, masuk zaman kolonial, masuk zaman Perang Dunia Pertama, Kedua, Ketiga, tak mati-mati. Kalau tembak, pensan sekejap, hidup balik. Sampai orang nak curi DNA dia, orang jahat lah, supaya nak boleh panjangkan umur orang. Tapi kalau tuan-tuan tengok dalam cerita, dia akan kata, kami ni penat sebenarnya, tak mati-mati sebenarnya. Kenapa penat? Sebab tak ada kesudahan. Kami dah berengkat, dah lupa mak kami rupa apa pun kami tak ingat dah. Dah dihidup zaman dewa-dewi dulu. Mak dia lupa, anak dia pun dia habis, zaman tu habis. Rupanya ada nikmat jugalah kita ni umur tak berapa panjang sangat. Sedang elok sajalah. 60, 70 ngam-ngam sajalah. Tapi walaupun umur kita umat Nabi ni tak panjang, kebaikannya banyak. Kata Ka'ab al-Ahbar, Inna Allah Ta'ala akrama hadhil ummah bi khamsil karamat. Allah kurniakan umat Muhammad ni 5 kemuliaan yang tak ada pada umat lain. Pertama, innahu khalaqahu du'afa hatta la yatakabbara. Allah jadikan mereka ni tidak segagah umat dulu supaya mereka ni tidak sombong. Yang kedua, khalaqahum sigharan fi anfusihim hatta takuna mu'annatut ta'am wa syirab wa thiyab alaihim aqal. Dijadikan badan mereka tak berapa besar supaya mereka ni jimat belanja pakaian dan juga makanan. Tuan-tuan bayang kalau kita sebesar umat Nabi Adam. Nabi Adam ni tuan-tuan, Nabi pernah cerita tentang fizikal ahli syurga. Kata Nabi, Adam ini ala khuluqi rajulin wahid ala surati abihim Adam situna zira'an fis sama. Semua ahli syurga esok badannya akan sama seperti moyang kita, iaitu Nabi Adam, yang tingginya 60 hasta menjulang langit. Hadis Bukhari. Tuan-tuan, 60 hasta lah, ini Allah. Satu hasta panjang lengan start daripada siku sampai hujung jari, lebih kurang dalam 45 cm. Pembaris panjang tu dalam 30 cm. Maka 60 hasta ni 27.432 meter. Kalau kita bulatkan pada 30 meter, lebih kurang dalam 90 kaki. Tinggi mana 30 meter? 30 meter kalau kita andaikan satu tingkat bangunan tu sekitar 10 kaki, maka ketinggian 30 meter ni bersamaan ketinggian bangunan 9 tingkat. Apa faedahnya badan besar sampai 9 tingkat? Nak pergi ke Kamdah beli kain, bankrupt kita buat baju raya. Bankrupt kita. Baik tu sedang elok lah Tuhan buat badan tak berapa besar, elok elok sangat lah. Ini antara kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita bila berada di penghujung usia ini, appreciate lah umur kita ini. Umur ni benda mustahak. Sebab Allah Ta'ala akan soal kita 4 soalan dalam prosedur mahkamah akhirat. Tidak bergerak kaki anak Adam sehingga dia boleh jawab dengan jayanya an khamsin, 5 soalan. An umrihi fima aflah, wa an syababihi fima ablah, wa malihi min aina iktasaba wa ma anfaqahu, wa madza amila fima alima. Pertama akan ditanya tentang umur dia. Dia guna untuk apa? Yang kedua, zaman muda je, dia habiskan untuk apa? Yang ketiga, duit dia dapat daripada mana, belanja ke mana, keluar masuk ditanya. Yang kelima, maza amila fi ma'alima, ilmu kau dapat kau buat apa? Ni hadis Tirmizi. Daripada 5 soalan, 2 adalah berkaitan umur. Maka hati-hatilah, kita dah di penghujung zaman, umur kita pun di penghujung zaman. Allah akan tanya tentang umur kita. Apa sebab umur mustahak? Umur ini setiap hembusan nafas kita, nikmat yang tak semua orang dapat. Kawan-kawan kita yang dah kembali ke rahmatullah, mereka ni dah tak dapat bernafas serupa kita, tak dapat. Maka dia adalah nikmat yang akan ditanya. Sebab itu habiskanlah umur dalam perkara yang bermanfaat. Ada satu kajian, orang yang berjaya dalam dunia ni, kehidupan mereka semua habis pada benda bermanfaat. Ada satu buku, Rich Habits, The Daily Success Habits of Wealthy Individuals. Dia kaji tentang tabiat orang-orang kaya di seluruh dunia. 67% daripada orang kaya di dunia, mereka hanya menonton televisyen sehari selama 1 jam saja. Ini orang kaya punya tabiat. Dan hanya 6% saja orang kaya yang menonton rancangan reality TV yang kita minat tiap-tiap hari Ahad. Macam malam ni patutnya ada Gegar Gaza, tapi habis dah minggu lepas. Orang yang kaya dia tak ada masa nak menengok reality TV ni. Sebaliknya 78% daripada orang miskin, mereka habiskan masa berjam-jam tonton rancangan reality tiap-tiap minggu. Sebab itu di India, orang miskin ramai, dia buat wayang lama 3 jam.
supaya galik sikit, tak boleh buat bising-bising sangat, duduk panggung wayang ramai-ramai tengok Bobby 3 jam. Itu cara dia supaya orang tu kurang sikit mikir nak makan, nak sebagainya lagi. Jadi ni yang pertama, habiskan benda-benda yang bermanfaat. Yang kedua, umur adalah masa. Masa dan waktu sangat mustahak dalam agama kita. Sebab itu dalam Quran ada 4 surah sebut pasal masa. Al-Fajr, Ad-Duha, Al-Asr, Al-Lail. Semua ibadat kita berkait dengan masa. Semayang, azan tadi ada jam dia. Subuh pagi esok ada masa dia. Tuan-tuan tak boleh balik ceramah sekarang, ngantuk pula dah, main subuh dulu lah, advance untuk esok. Tak boleh, tuan-tuan kena tunggu hari esok. Dia ada time dia. Nak raya ada time, nak berbuka ada time, bayar zakat ada time. Sebab itu orang Islam dia ajar peka dengan masa. Sentiasa tengok jam, isyak kau apa, maghrib kau apa. Kita sentiasa kena tengok masa. Jangan bazir masa. Life expectancy di Malaysia taklah tinggi. Dalam kajian lelaki di Malaysia life expectancy-nya 73.2 tahun. Perempuan 77.6 tahun. Ini bermakna total life expectancy di Malaysia 75.3 tahun saja. Dan dalam dunia kita ranking ke-71 dalam world life expectancy. Sedarlah bahawa daripada kita lahir sampai sekarang umur kita banyak habis benda ngarut saja. Ada kajian pernah dibuat, start pada kalau umur untuk 75 tahun contoh. Daripada dia lahir sampai umur 75 tahun dalam kajian, seorang tu telah menggunakan 26 tahun daripada umurnya untuk tidur saja. Dengan nisbah 8 jam setiap kali dia tidur. Dan dia ambil masa 3 tahun untuk berguling nak tidur saja. Golek kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Panas ekor tak hidup agak. Dan manusia umur 75 tahun menghabiskan 4 tahun 6 bulan untuk makan dan minum. Dengan nisbah 67 minit sehari dia makan. Manusia menghabiskan masa 235 hari untuk beratur saja. Beratur, pergi kedai makan contohnya, kadang pergi Canning Hills, panjanglah beratur. Pada kedai sebelah banyak je kosong. Ada gaji yang beratur boleh lantak. Tapi time is ticking. Masa rugi. Orang mengambil masa 115 hari untuk ketawa saja. Manusia mengambil 136 hari seorang wanita untuk bersolek dan bersiap. Orang lelaki 46 tahun saja, 46 hari saja digunakan masanya untuk nak bersiap. Ada kajian pernah dibuat, seorang lelaki pandang wanita berapa kali sehari. Ada semua dikaji. Bila kita tengok balik, banyaknya masa aku membazir. Ada satu kajian pernah dibuat oleh Kodak Lens Vision Center. Dia buat kajian 3,000 responden. Dia punya finding, lelaki kebiasaannya menghabiskan 43 minit sehari memandang 10 wanita berbeza. Maknanya setahun 259 jam memandang perempuan saja. 259 jam tu bersamaan lebih kurang 11 hari setahun menengok perempuan. Maknanya start umur dia 18 sampai 50, tengok perempuan saja 11 bulan 11 hari. Selama 37 tahun hidupnya setahun khusus tengok perempuan saja. Membazir dah umur kita, membazir. Dan orang perempuan pula dalam kajian mereka pandang 60. Mereka pandang 6 orang lelaki sekitar 20 minit sehari. Orang perempuan tak pandang kita ni, dia bukan bicara kita pandang dia. Lah orang perempuan pandang apa ustaz? Pandang handbag je. dia pandang handbag dengan baju pun. Dia apa nama? Banyaklah kajian-kajian kita menengok manusia ni sebenarnya kita lah banyak menghabiskan masa untuk benda yang tak berfaedah pun untuk umur kita. Cuba kita renung, seumur hidup kita, berapa lama kita guna untuk sembah Allah? Tak banyak. Kita rasa kita semayang rajin lah. Belum lagi. Kita sehari semayang 17 rakaat. Kalau 2 minit per rakaat, darab 17, baru 34 minit. Maknanya sehari kita semayang 34 minit je. Sehari 24 jam, semayang 34 minit. Minta macam-macam. Surga, Firdaus, bukan sikit-sikit order pelik-pelik. Semua yang premium punya order. Seminggu ada 7 hari. Sehari kita semayang total 34 minit. Makna dalam seminggu 238 minit je kita semayang. Dalam sebulan ada 4 minggu. 238 minit seminggu darab 4 minggu bersama 952 minit sebulan. Maknanya dalam setahun 952 minit dalam sebulan kita semayang darab 12 bersamaan 11,424 minit. Tukar kepada mod jam, maknanya 190.4 jam setahun kita dirikan solat. Tukar kepada mod hari, kita hanya solat dalam setahun sebanyak 7.93 hari saja. Andaikan umur kita 60 tahun, tolaklah 10 zaman huha-huha, tinggal 50. Maka hak 190.4 jam yang kita solat dalam setahun, darab 50, 9,520 jam.
Dan 9,520 jam itu hanyalah bersamaan 396.7 hari saja. Maknanya umur kita 50 tahun, kita sembah Allah baru setahun. Yang lain guna untuk apa? Lagi mau minta macam-macam. Wah, ya Allah, kurniakan aku rezeki. Kalau yang jauh dekat kalah, kalau susah mudah kalah, kalau dalam keluar kalah. Hamba dia punya minta semayang 50 tahun baru setahun, semua minta macam-macam. Tapi Allah Maha Penyayang. Maka marilah kita sebagai peringatan umat akhir zaman ini, bukan sekadar zaman akhirat yang nak berlaku, tapi akhir zaman kita ini, iaitu umur kita. Janganlah kita membazirkan masa kita dengan benda-benda yang tak sepatutnya. Bagi kita pula, umur ni jangan minta panjang sangat, minta ngam-ngam sajalah, jangan nyusah korang lah tuan-tuan. Sian anak cucu, dia pun ada kerja juga, nak jaga kita tiap-tiap hari susah ke tuan-tuan. Jadi kadar-kadar lah. Saya ingat umur Nabi tu nice lah. Nak tunggu duit insurans 70 lah, lagi senang lah. Lepas 70 lepas insurans sikit. Jadi jangan panjang sangat sampai 120 tahun susah tuan-tuan. Kita sunyi esok. Teknologi pun ketinggalan banyak lah. Lepas tu Nabi doa, Allahumma inni a'udzubika minal ajizil wa kaza wa jubni wal haram. Ya Allah, jauhkan aku daripada lemah, malas, pengecut dan tua yang membawa nyanyuk. Hadis riwayat Imam Bukhari. Doa pada Allah, ya Allah jangan tua sangat. Kalau nak tua berumur, biarlah dipanjangkan umur dalam keberkatan, ketaatan. Itu okey. Sehat, boleh baca Quran, boleh ibadah. Kita tak nak umur panjang tapi sakit. Penghujung hidup semayang pun tak. Cucu datang nak semayang dengan kita tepih pula. Orang ajar zikir, shut up you. Dia suruh shut up pula dah. Dah kita tak larat. Memang sakit, bedridden. Nak ibadat apa? Lepas tu, biarlah jangan panjang sangat. Dia sedap umur ni, ngam-ngam sajalah. Mati tengah semayang, kan syok. Mati tengah sa'i, oh action tuan-tuan. Tengah sa'i, meninggal, bangga. Mati tengah tawah misalnya, oh sedap. Mati sedap. Janganlah mati tengah membaling daun teruk, tak syok. Oh, Allah, tu sakit jantung. Lepas tu kalau nak panjang umur pun janganlah amal ilmu pelik-pelik sangat. Ada World Guinness Record, dia rakamkan ada satu orang paling tua dalam dunia, namanya Agnes Fenton. Agnes Fenton dia meninggal tahun 2017. Umurnya 112 tahun. Panjang betul umur. Orang pun kumur dia, apa rahsia puan ni umur panjang? Ni kita tak boleh lah ikut. Dia kata sejak umur dia 70, dia amal minum 3 botol bir, segelas scotch. Dia tiap hari katanya. 3 bir dengan 1 scotch. Bir tu jenama Miller High Life. Ramai orang beli bir tu masa itu. Scotch jenis Johnny Walker lah, blue label. Johnny Walker. Tapi tuan-tuan, kita orang Islam, kalau orang kata nak panjang umur minum bir, kita jawab je lah, bir lah dulu. Tak apalah dulu. Tak apalah. Daripada mati masuk neraka, tak apalah, tak panjang umur, tak apalah. Maka inilah 3 perkara yang disebutkan oleh para ulama supaya menjadi satu peringatan untuk kita di akhir zaman ini, iaitu berhati-hatilah dengan suasana manusia jahil terlalu ramai. Berhati-hatilah juga dengan orang yang tidak menghargai masa dia. Umur yang diberikan oleh Allah, dia sia-siakan untuk benda yang tidak berfaedah. Apa tanda orang aniaya? Waktunya habis tersia-sia. Apa tanda orang merugi? Waktu berterbuang tidak ada erti. Apa tanda orang terlaknat? Waktunya habis pada maksiat. Apa tanda orang malang? Waktunya habis terbuang-buang. Apa tanda orang khianat? Waktunya habis lupa ibadat. Siapa suka membuang waktu, alamat hidup menjadi hantu. Siapa suka buang masa, alamat hidup akan binasa. Siapa suka berlalai-lalai, alamat keluarga akan tergadai. Siapa suka bermalas-malas, seumur hidup hutang takkan lepas. Jika waktu tidak diingat, binasalah hidup dunia akhirat. Ayo hargai masa. Apa tanda orang berilmu? Hidupnya pandai mengatur waktu. Apa tanda orang mulia? Umurnya habis bukan pada yang sia-sia. Apa tanda orang berakal? Umurnya habis mencari bekal. Apa tanda orang beradat? Umurnya habis ada manfaat. Apa tanda orang berbangsa? Hidupnya tahu menggunakan masa. Apa tanda orang beriman? Menggunakan waktu kepada kebaikan. Adat orang tahu waktu. Mudanya tidak sia-sia, tuanya tidak menyalah, umurnya membawa faedah. Tanda orang yang tahu waktu terus berlalu, tahu musim ganti-berganti, tahu umur bertambah pendek, tahu yang baru berubah-ubah, tahu yang kuat beransur lemah,
tahu yang muda beransur tua, tahu yang lahat sudah menganga. Masa pun sudah tamat, jangan buang masa. Sekadar itulah ceramah saya pada malam ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga kita dapat bertemu lagi pada lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga majlis kita diberkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawir qulubana wa thabit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa ani syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, elokkanlah amalan kami, luaskanlah rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dari kejahatan, kabulkanlah segala doa kami sama ada dalam urusan agama, dunia ataupun akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali itu wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.